Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa ala ahli muslimin wa kafati amma wa dalatul nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وإفضل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تعسر يا كريم يسر ولا تعسر يا كريم يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الموكد الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر من غافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waktu duha ni kita teruskan membaca kitab Qalbun Salim, syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati. Ini dalam keadaan hujan ni, jadi cabaran sikit lah, kita nak keluar rumah kan. Jadi atas sebab itulah
ramai yang tak dapat hadir kot hujan kenduri. Tapi kita kena teruskan kuliah kan. Kalau sebab hujan tangguh, minggu depan hujan lagi tangguh yang sudah ni. Slow soft landing dah lah, tak ada ditamatkan. Jadi kita tengok kitab, kita menggunakan kitab Qalbun Salim ni syarah bagi kitab asal dia, Penawar Bagi Hati, yang mana kitab Penawar Bagi Hati ni dia dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandeling, ulama, itulah ulama dulu. Jadi sangat masyhur lah kitab ni, asas bagi ilmu tasawuf ataupun akhlak berkaitan dengan hati. Kita masuk bab yang ketiga, muka surat 187. Tajuk besar dia marah. Marah ni kalau dalam kitab senjata 50 senjata iblis, dia meletakkan marah ni salah satu daripada nombor satu sekali, ranking yang pertama senjata iblis untuk merosakkan kita manusia ni dengan marah. Senjata nombor satu, dia rosakkan kita dengan marah. Sebab tu marah ni anak boleh putus dengan bapa, isteri boleh bercerai kan, suami cerai isteri, adik-beradik boleh putus saudara, ni semua jiran boleh gaduh, semua sebab marah. Jadi boleh anak bunuh mak sebab marah, suami bunuh isteri, isteri bunuh suami sebab marah. Jadi ni senjata iblis. Lepas tu bila dah berlaku, iblis pun dia selesaikanlah sendiri kan. Ketahuilah marah adalah sifat tercela. Ketahuilah marah adalah sifat tercela yang banyak kemudaratan. Sifat cela ni sifat mazmumah, termasuk di antara 10 sifat mazmumah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dia letak 10 sifat mahmudah, sifat mazmumah. Nak senarai yang halu-halu banyak ni, tapi ni antara yang dia punya otai-otai dia, sifat-sifat yang keji ni, antara yang besar-besar ni marah. Pertama, disebabkan marah, anggota zahir boleh memukul, berkata kesat dan membunuh. Betul? Confirm. Disebabkan marah anggota zahir, sebabkan marah, hati tu meluap-luap marah, zahir akan boleh memukul, boleh berkata kesat, boleh membunuh. Marah tak puas hati dengan pembahagian harta pusaka baru ni kat Kedah, dia boleh kerat mak dia tu sampai kerat 14, kerat 15. Ini tak tahu lah. Dia boleh kerat mak dia tu, dia boleh, lepas tu disimpan kat mana? Jahat. Punca marah sebab pembahagian harta pusaka tak puas hati. Tak puas hati, rujuk balik lah. Sebab surah An-Nisa tu pembahagian Farahid kan, itu cara dia dah ada. Anak lelaki 1/2. Kalau adik-beradik itu ada 6 orang, lelaki 2 orang, perempuan 2 orang, jadikan 6. Lelaki ni dapat 2, lelaki ni dapat 2, baki tu perempuan dapat salah satu. Tapi kalau itu cara dia dah ada. Bincang-bincang tak puas hati, okey tak apa, ikut Faraid aku dapat lebih. Mak ada bahagian dia, dia tak puas hati kan. Tapi punca tu betul lah, dia kata disebabkan marah anggota zahir boleh memukul, berkata kesat, membunuh. Disebabkan marah juga hati akan menyimpan dendam, dengki. Marah tak puas hati, itu yang berlaku pada anak Nabi Adam. Kedengki, orang ni dapat silang. Aku syariat masa tu, perintah masa tu, sebab tak ada manusia masa tu kan. Abang ni ambil adik ni, abang adik ni ambil silap.
Dia tak boleh nak ambil kembar. Okay, dia kembar aku lagi lawa. Tak boleh. Dengki. Akhirnya berlakulah peristiwa pembunuhan manusia pertama, Habil dan Qabil. Disebabkan marah juga dia akan menyimpan dendam. Dia dendam, dengki, suka bila orang yang dimarahinya terkena bala. Padan muka, sedih bila orang tersebut dapat nikmat, kan? Dan ada niat untuk membuka rahsianya. Semua yang disebut ini adalah punca kepada kemudaratan, kebinasaan. 206 bawah tu, nota kaki tu. Abu Hatim berkata, suratul ghadabi anka fil aqili minan nar. Cepat marah lebih membahayakan orang yang berakal daripada api. Cepat marah lebih bahaya daripada orang yang berakal daripada api. Cepat marah tu lebih bahaya daripada api. Pandai-pandai. Bukanlah kekuatan itu dengan gagah melawan, akan tetapi kekuatan yang sebenar ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika sedang marah. Kuat tak kuat orang tu bukan sebab boleh lawan, gagahnya melawan. Tetapi kekuatan yang sebenar, orang tu dapat mengawal diri dia ketika dia marah. Dah tua nak kuat apa, dah tak kuat dah, kan? Tapi dia punya barat tu tak hilang. Orang, dia punya cengih tu, garang dia tu, dia punya barat dia tu, daripada muda sampai tua, walaupun kekuatan tenaga tu dah tak ada, tapi dia punya barat masih tetap ada. Takut orang rumah. Ia bermaksud dia dapat mengawal dirinya daripada mengeluarkan kata-kata kesat dan memukul seseorang yang lebih lemah daripada kekuatan ketika dia marah. Imam Syafi'i berkata, nota kaki tu, ghadabul ashrafi yazharu fi af'aliha wa ghadabus sufaha'i yazharu fi alsinatiha. Marahnya orang yang mulia terzahir daripada sikapnya, sedangkan marahnya orang yang jahil terzahir daripada ucapan lisannya. Marah ni kata Imam Syafi'i, marahnya orang yang mulia terzahir daripada sikap. Tengok, kalau orang yang mulia, marah ni terzahir daripada sikapnya. Kalau dia tengok dia cepat dia nak pergi tu, kan, mana dia marah tak puas hati tu. Tapi kalau orang jahil punya marah, terzahir dengan ucapan lisan dia. Orang-orang yang mulia ni dia jaga lisan dia. Dia marah dia tunjukkan dengan sikap. Kalau laju nak balik ni, dia tak suka, dia tengah marah, dia memang tak puas hati. Ada benda sesuatu yang dia marah. Tapi kalau orang jahil, dia sembuh kan, menampakkan jahil dia. Cara berinteraksi dengan marah. Cara nak handle marah. Lazimkan dua perkara ini ketika menghadapi kemarahan, iaitu satu, membuang sifat marah. Aku ni siapa pengarang kitab asalnya, iaitu Abdul Qadir Al-Mandali. Aku bukan bermaksud untuk membuang sifat marah sama sekali. Bukan dia suruh masuk sini buang sifat marah ni. Kata pengarang kitab asal, aku bukan suruh buang sifat marah sama sekali, kerana itu akan hilang sama sekali. Mana boleh, kalau buang sifat marah, nanti jadi boleh jadi dayus, boleh jadi pengecut, boleh macam-macam, boleh orang hina kita. Apa berlaku tengok di India, dia punya perempuan tu yang statement dia menghina baginda Nabi SAW. Apa berlaku kebangkitan di India tu, akhirnya keluar statement, jangan dedahkan, dia dah terancam, dia dah perlu takut, kan? Ini kalau tengok statement dia, maknanya ada orang yang sanggup bunuh dia mati pun tak apa, diri dia mati tak apa, sanggup dia berhadapan dengan perempuan tu, dia bunuh perempuan tu. Apa nak jadi, sebab
kau telah menghina Nabi kan. Sekali dia keluar statement, tarik balik. Takut Instagram dia apa semua dah tutup kan, ancaman-ancaman tu. Tapi kalau tak ada perasaan marah, kalau kita buang langsung marah, orang hina baginda Nabi SAW, mengatakan bahawa Nabi telah memperguna isu orang kafir ni tak faham. Lepas tu saja dia nak bongkar, nak apa, saja nak bangunkan harimau yang sedang tidur. Dia jadilah isu Nabi kahwin dengan Aisyah lah kan. Jadi kita tengok pun kita tengok pun kita meluap-luap marah. Tapi kalau dia kata kalau tak ada marah langsung, Islam dihina pun kita jadi tak apalah kan. Jadi dia kata tak, bukan suruh buang sama sekali, tetapi sepatutnya sifat itu dibuang. Tidak sepatutnya dibuang terus, malah jika hilang sama sekali, wajib untuk bersikap marah kembali, kerana ia adalah sesuatu yang membantu dalam memerangi semua orang kafir, mencegah kejahatan dan menyuruh kebaikan. Marah adalah anjing perburuan. Apa yang dimaksudkan dengan membuang sifat marah tadi adalah mengawal hingga ia mengikut akal dan syarak. Ia akan bertindak dengan panduan akal dan petunjuk. Jadi dengan ilmu, setinggi-tinggi ilmu, sabar. Habis-habis satu betul orang tu berilmu, macam mana dia nak kontrol diri dia, nak jadi orang yang sabar. Tapi kalau ilmu tinggi melangit, kat rumah tu kitab bersusun, kitab agama pun sebab, tapi perangai duduk pandai baran macam tu dengan orang apa semua baran ya. Jadi ilmu tu sebenarnya tak, belum betul-betul lagi lah sebenarnya. Jadi macam mana kita ni satu orang yang ada ilmu nak mengawal marah dengan sabar, macam mana nak kawal dia? Jadi kalau kita ni orang yang rajin, dia lah ada orang dah kuliah banyak apa semua ikut, tapi sifat pandai baran tak hilang, tak susah. Sampai tua tu ada orang baran sampai tua. Motor tak hidup, motor tu dia sepak. Nak fikir apa pasal kau motor kau sepak? Kaki yang sakit, tapi dia baran ni pasal. Baran ni pasal macam-macam. Habis lah, kalau orang tu dia tunjukkan baran dia sampai hilang dia punya tu, kita tengok dia ni hilang langsung respect kita. Begitu juga ketika dia bertindak kerana mengikut petunjuk keduanya, panduan akal dan syarak. Begitu juga ketika ia tidak bertindak kerana mengikut petunjuk keduanya, ia tidak akan bertindak bertentangan dengan panduan keduanya seperti anjing pemburuan yang mengikut perintah tuannya. Kerana itu mungkin tuannya telah melatih dengan sungguh-sungguh. Tak marah. Dia macam anjing perburuan. Okay, lepas kan apa yang tuan dia suruh dia buat. Di samping mengawal perasaan marah, kamu hendaklah membiasakan diri untuk lambat marah. Kontrol. Macam saya mula mengajar bujang dulu kan. Mengajar memang nak kata galang tak adalah, tapi jenis kalau tengah mengajar tu dalam tahun 97, 98, dia lah masa tu zaman pakai kapur lagi kan. Kita pun macam tu kan masa sekolah kan. Tengah-tengah orang cakap duster tu lah jadi mangsa kan. Kan? Tapi masa tu bertindak memang kita fikir kalau kena mata, parah kan. Tapi masa buat, sebab apa? Baran tu ada. Tapi bila makin berumur, makin belajar, makin dah ada anak, benda tu kita
Kita pun tahu kesan dia kan. Tidak, memang bagan. Tak adalah bagan, tapi ada masa tak kadang tak boleh kontrol. Cikgu biasalah cikgu. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba anak murid naik tangan tu kan. Benda tak boleh kontrol. Itu bagan. Sebab ramai ni murid ni macam-macam ragam. Tapi bila dah berumur ni, anak pun dah besar-besar, kita pun ada anak kecil, kita pun dah tahu macam mana ragam semua. Bila dah, Ustaz, mana? Kalau dulu janganlah. Jangan tanda jadi tengah bercakap, tengah kita ngajar bercakap tu ni. Tapi benda tu sekarang dah boleh kontrol lah, tu kata dia. Dalam membiasakan diri untuk lambat marah, lambat lebih-lebih tu marah juga, dan membiasakan memaafkan kesalahan orang lain walaupun banyak perkara yang boleh menyebabkan kamu marah. Contoh kita jadi mengurusikan majlis mesyuarat, orang kerobok, kalau orang tak tahan bagan. Tapi oleh kerana pandai kontrol marah tu, pandai jadi itu antara hasil daripada kita rajin duduk dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Lebih-lebih lagi kitab-kitab yang membicarakan berkaitan dengan ni, tasawuf. Dalam kitab fiqh dia tak ajar pula. Dalam kitab fiqh dia tak ajar cara nak kontrol marah. Dalam kitab fiqh dia ajar cara macam mana semayang yang betul, macam mana cara ambil wuduk yang betul, sah ke tak sah. Tapi dalam kitab tasawuf ni dia mengajar macam mana nak kontrol diri ketika marah. Mengawal diri ketika marah. Cara berinteraksi. Cara kontrol marah tu, pertama dia kata buang sifat marah. Tapi jangan buang, kontrol maksudnya. Yang kedua, kawal diri ketika marah. Marah hendaklah dikawal ketika dia berkobar-kobar dengan menahan perasaan marah yang ada dalam hati. Dia berkobar-kobar ni. Ilmu pengetahuan dan tindakan boleh menolong untuk menahan kemarahan tersebut. Pertama, ilmu pengetahuan. Dia hendaklah tahu bahawa jika dia marah, dia seolah-olah memprotes terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah SWT untuk berlaku. Bukan kehendak dirinya sendiri. Memprotes kehendak Allah SWT yang maha mengetahui adalah perkara yang paling jahil. Contohnya, nota kaki 209. Maksudnya, dengan ilmu pengetahuan, kalau kita marah, seolah-olah kita memprotes terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maksudnya apa yang berlaku dalam alam semesta adalah seperti Allah mengikut kehendak Allah SWT. Contohnya, kita dah prepare nak keluar, kemah, apa semua, tiba-tiba hujan. Marah. Seolah-olah kita memprotes terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Orang nak pergi kebun, lagi menawir, contoh bagi orang menawir getah, saya hujan, marah. Seolah-olah dia protes. Maksud apa yang berlaku dalam alam semesta adalah mengikut kehendak Allah SWT. Ia telah ditentukan oleh Allah SWT untuk berlaku sejak azali lagi. Benda tu dah, hari ni punya hujan yang turun, walaupun dalam keadaan kita dah buat persiapan untuk keluar, contohnya kita dah buat persiapan nak pergi kebun, hujan turun lebat-lebat, menyebabkan projek kita, program kita tergendala semua, terhenti semua. Benda tu sebenarnya sejak azali dah tulis lah. Hari ni hujan turun, hari ni kita duduk dalam majlis. Dalam pengajian ilmu tauhid, ia disebut takdir melalui sifat iradah, iaitu berkuasa. Allah SWT dan ditentukan dalam ta'aluk tanjizil qadim. Ta'aluk tanjizil qadim.
Itu atas kekuasaan Allah sejak azali lagi dah. Ketika ia berlaku di dunia melalui sifat qudrah, berkehendak Allah SWT, ia disebut ta'alluq tajizil hadis. Benda tu dah berlaku dan atas kehendak Allah, benda tu sejak azali lagi tertulis. Maka hari itu berlaku. Jadi kita nak marah apa? Semoga Allah SWT merahmati para imam dan ulama usuluddin kerana telah menjelaskan perkara ini sehingga kita mendapat cahaya terang dalam memahami hikmah dan keadilan Allah SWT dalam perkara qada dan qadar. Jadi perkara qada dan qadar ni dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid. Beriman dengan qada dan qadar. Qada ni setengah ulama tauhid menjelaskan makna qada pelaksanaan, qadar ni ketentuan. Setengah ulama dikali dua tu antara Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturid memberi makna qada ketentuan sejak azali tu, qadar pelaksanaan. Jadi semua tu dalam sifat iradah Allah Ta'ala dah ditentukan. Qada, qadar, ketentuan dan pelaksanaan dia. Jadi nak marah apa? Contoh, kita beli kereta, anak bawa, tiba-tiba accident, hancur kereta kita. Marah? Nak marah memang nak marah, sabar kan? Nak marah, sabar. Tapi bila fikir balik, aku nak marah pun dari segi dia kata segi ilmu pengetahuan. Jika dia marah, seolah-olah dia memprotes terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Dia punya qadar dia, ketentuan dia, sejak azali lagi benda tu akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Dia punya qada dia, pelaksanaannya, itulah waktu dia. Jadi benda tu dah sebenarnya dah tertulis sejak azali. Tapi dan yang pelaksanaan dia hari ni, jadi kita nak marah sampai ada satu kes anak dia tu kereta bapak baru, dia pergi budak kecil kan, I love papa, contoh pakai duit shilling kan. Kereta punya baru berkilat-kilat, tiba-tiba anak ambil duit shilling, I love papa, contoh lah. Yang bapak ni punyalah marah tu jadi hak, ambil tangan anak, hancur. Jadi itu dia kata, dengan ilmu pengetahuan nak marah pun benda ni berlaku hari ni, tertulis benda tu. Accident, nak marah, seolah-olah kita tidak menerima qada dan qadar. Jadi bila ingat balik, hati tu jadi tak apalah, reto. Sebab tu berlaku kisah yang driver bas tadika tu, dia boleh tinggalkan anak orang tu dalam kereta. Dia dah hantar, dia terlupa ada seorang tu. Dia kunci mati je dah tu. Akhirnya bapak budak tu, bila wartawan tanya, dia kata, saya terima lah, saya reto dengan apa yang berlaku tu. Sebab takdir, itulah qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi
Tu dia kata segi ilmu pengetahuan lah. Jadi memprotes kehendak Allah Ta'ala yang maha mengetahui adalah perkara yang paling jahil. Tentu maka timbullah perkataan yang dilarang tu. Kalau tak kalau pun balik kepada tauhid qada dan qadar tadi, tak boleh kalau lah. Memang itulah sudah ketentuan dan pelaksanaan dia. Itu yang dikatakan beriman dengan qada dan qadar. Ketentuan sejak azali dan pelaksanaan dia berlaku contoh hari ini. Dah tertulis sebenarnya hari ini kita semua berkumpul di sini, duduk dalam majlis ni. Dah tertulis, tapi dia punya berlaku hari ini lah. Dia punya qada dia, pelaksanaan dia. Setengah kata qada tu ketentuan, qadar tu pelaksanaan. Tapi kalau istilah bahasa kita sendiri pun kita gunakan qada tu pelaksanaan. Sebab mana tu? Nak qada hajat dah. Nak melaksanakan hajat. Pelaksanaan. Qada dan qadar, ketentuan dan pelaksanaan. Yang kedua, kemarahan Allah SWT adalah lebih hebat daripada kemarahan, dan pada masa yang sama kurniaan Allah SWT lebih besar, kerana entah berapa kali dia menderhakai kepada Allah SWT, tetapi tetap Allah SWT tidak memarahinya. Kalau nak kira marah kita, marah Allah tu lebih besar, lebih hebat lagi. Kurniaan Allah tu berapa kali dah. Berapa kali kita derhaka, tapi Allah tetap tak memarah. Terus orang terus pada Allah tangguhkan dengan rahmat Allah SWT. Allah bagi kita banyak umur lagi, bagi peluang lagi. Yang ketiga, lebih wajib mengikut perintah Allah daripada mengikut perintah diri sendiri, iaitu marah. Kita boleh marah. Kita ada ni. Kita ada power, boleh marah. Kalau kat rumah kita bapak, boleh marah. Lebih wajib mengikut perintah Allah SWT daripada mengikut perintah diri sendiri, iaitu marah. 210. Mengikut, maksudnya ketika dia marah, dia sebenarnya mengikut perintah hawa nafsu sendiri. Ketika dia marah, dia ikut perintah hawa nafsu dia sendiri. Dia boleh marah, tapi dengan ilmu pengetahuan tu lah, kita boleh kontrol. Jadi orang yang kadang-kadang kita tengok baran sampai tua, ataupun dia sanggup buat sesuatu yang kita luar jangkaan apa semua, sebab marah punya pasal kan? Jadi benda tu sebenarnya atas sebab tak ada ilmu lah tu. Ilmu jahilnya dalam bab macam mana nak berinteraksi dengan marah. Banyak kisah-kisah kita tengok yang satu orang lelaki, dia pergi ke hotel, lepas tu tak apa jaga tu bebel kat dia ambil meja jaga tu, meja yang boleh lipat, dia ketuk jaga tu, mengelumpur tu, mati kan. Dia buat tu tengah marah. Bila mati, panjang cerita habis. Anak perempuan yang sebelah tu, ayah. Dia tak kira ni, aku tengah hebat ni kan. Banyak cerita sangat, mak empuk mati. Habislah, tamatlah riwayat dia. Punca ilmu lah. Apa-apa pun sebab ilmu lah. Allah mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak bagi satu orang tu kebaikan, Allah beri dia faham agama. Dalam bab nak faham agama ni, kenalah menuntut ilmu. Dalam bab kontrol marah ni pun Islam ajar kan. Dengan tindakan pula. Ketika sedang marah, dia hendaklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dia ajar macam mana nak kontrol, nak sifat, nak buang sifat marah, nak kontrol sifat marah.
baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bacaan ini dinamakan isti'azah, yang maksud memohon perlindungan, membaca isti'azah. Kalau membaca nama dia isti'azah, iaitu a'udzubillah ataupun a'udzubillah minasyaitonirrajim. Minta pertolongan kepada Allah SWT daripada syaitan. Sebab marah ni daripada syaitan. Kerana marah itu berasal daripada syaitan. Memang senjata dia. Hadis yang menyuruh untuk baca isti'azah ketika marah telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis yang suruh baca a'udzubillah ni memang daripada Nabi SAW. Jadi macam mana kalau orang yang tak tahu, tak duduk dalam majlis ilmu, macam mana dia nak kontrol marah dia? Macam kita, kalau kita tahu tengah marah, tapi kalau orang yang tak ni macam mana? Tengah marah, aku tak peduli. Dia kira aku tak peduli je. Tapi kalau orang yang ada ilmu, itu memang beza. Memang membezakan orang berilmu dengan orang jahil. Macam mana nak kontrol. Jika marahnya masih belum berhenti setelah baca isti'azah tersebut, maka hendaklah dia duduk. Jika ketika marah itu dia berdiri. Kalau tengah berdiri, duduk. Jika marah tak hilang setelah duduk, baring, maka hendaklah dia ambil sembahyang, wuduk. Faedah selalulah berwuduk. Faedah yang nota kaki dia. Jadi baca a'udzubillah tengah marah. Tak hilang dengan marah. Tengah berdiri, duduk. Tengah duduk, kalau duduk atas kursi, duduk atas lantai. Tak mahu juga, baring. Tak mahu juga, ambil wuduk. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas daripada Nabi SAW. Itu faedah wuduk. Kita tengok dia punya panjang, dia punya bahas faedah wuduk. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas daripada Nabi SAW, ya bunayya, in istata'ta alla tabita illa ala wudu'i faf'al, fa innahu man atahu al-mautu wa huwa ala wudu'in u'tiya syahada. Wahai anakku, jika kamu mampu untuk tidak tinggalkan ketika tidur malam melainkan dengan berwuduk, maka lakukanlah, kerana sesungguhnya siapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberi pahala mati syahid. Jadi amalan sebelum tidur. Yang dia kata sunat kita ambil wuduk sebelum tidur. Tapi tak terbuat. Tapi ada orang dia buat. Cumanya bila orang tanya macam mana kita ambil wuduk, kan kita tidur sentuh isteri. Dia bukan wuduk suruh sembahyang tu. Kalau wuduk suruh sembahyang, iyalah. Dia suruh ambil wuduk je. Sebelum tidur tu ambil wuduk. Ada sunat dia. Dan betul kan, tersentuh ke, dah tidur, memang dah tidur, nyenyak, tak tetap punggung, memang wuduk tu kalau nak sembahyang memang batal. Tapi dia bukan suruh ambil wuduk nak sembahyang ni, suruh ambil wuduk dalam keadaan sebelum, sunat ambil wuduk sebelum tidur. Maka lakukanlah, kerana sesungguhnya siapa yang datang oleh malaikat maut ketika untuk mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberi pahala mati syahid. Faedah air wuduk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berwuduk dengan satu mud air, seperti dalam hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdari. Adalah Rasulullah SAW berwuduk dengan satu mud air dan mandi dengan satu syak sehingga 5 mud air.
Ukuran 1 mud ialah kedua tapak tangan yang penuh dengan air. Ukuran 1 mud, 1 mud ialah kedua tapak tangan yang penuh dengan air. Satu syak bersama dengan 4 mud. 1 mud, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebut 1 mud sama dengan 0.688 atau 688 milimeter. Kecil sangat maknanya besar macam ni penuh kan. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukuran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air supaya kita basuh telinga sikit je tapi air besar. Dia macam segayung juga. Satu gayung. Dia pun besar. Tapi itulah ukuran dia. Satu gayung lah. 688. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dah sebut 1 mud sama dengan 0.688 liter ataupun 688 ml tu milimeter. Tapi tak banyak Nabi SAW gunakan air untuk ambil wuduk tu tak banyak. Jadi macam mana cara marah tadi? Baca Alhamdulillah, tak hilang juga. Kalau tengah berdiri duduk, tukar posisi. Kalau tak hilang juga ambil wuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Daripada Sayyidina Anas bahawasanya syaitan itu dijadikan dia daripada api. Khalaq tahu min tin, kata iblis. Wa khalaqtani min nar, engkau dijadikan daripada tanah, aku dijadikan daripada api. Belagak. Oleh kerana belagaknya iblis ini, sombongnya iblis, maka dia dilaknat. Dia rasa dia lebih mulia. Ana khairu minkum, aku lebih mulia daripada engkau. Aku dijadikan daripada api, engkau dijadikan daripada tanah. Jadi syaitan tu Nabi kata dijadikan dia daripada api, dan hanya saja api ni dipadamkan dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Jadi Nabi kata syaitan ni dibuat jadikan daripada api. Marah tu daripada syaitan. Jadi api ni nak padamkan dia dengan air, maka ambil wuduk. Riwayat Abu Daud. Siapa dia Abu Daud? Seorang ahli hadis, faqih dan ulama besar, masyhur dengan kewarakan dan kezuhudannya. Riwayat Abu Daud. Seorang ahli hadis, faqih ni ahli fiqh juga dan ulama besar, masyhur dengan kewarakan dan kezuhudan. Warak, zuhud. Lahir pada tahun 202 Hijrah dan meninggal pada tahun 275 di Basrah, menyusun Sunan Abu Daud yang mengandungi 4,800 hadis. Maknanya termasuk Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Sunan Abu Daud. Maknanya ada kitab hadis juga. Ada 4,800 hadis terpilih daripada 50,000 hadis. Antara guru-gurunya ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Darimi, Imam Ibnu Asy-Syaibah dan lain-lain. Ini Abu Daud yang meriwayatkan hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ala innal ghadaba jumratu fi qalbi ibnu Adam. Ala tarawna ila khamrati ghainaihi wa intifahi awdajihi. Faman wajada min zalika syai'an falyadrib qaddahu bil ard
Jika bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung hati anak Adam. Kalau marah tu macam bara api, dia dekat hati tengah membara-bara ni. Adakah tiada melihat kamu merah dua mata ni dan bangkit urat leher? Tengok orang marah, mata merah, leher pun dah mula. Sesiapa yang mendapat satu daripada tanda-tanda tersebut, maka adalah dia meletakkan pipinya mencecah tanah. Riwayat Tirmizi. Ia mengisyaratkan untuk meletakkan anggota badan yang paling mulia, iaitu muka, ke tempat yang paling hina rendah iaitu tanah, supaya hilang perasaan takabur. Sebab dia rasa dah, aku kuat, aku berhak untuk nak badan ni. Jadi dia kena turunkan dia punya ego dia, hilangkan dia punya perasaan sombong dia tu, letak dia punya yang semulia-mulia dia di muka dia, tempat yang sehina-hina tanah. Yang menjadi sebab utama kepada marah dan supaya dia tahu bahawa dirinya adalah seorang hamba yang hina. Tidak sewajarnya untuk bersikap sombong. Menahan marah adalah akhlak yang baik. Ketahuilah, menahan marah adalah akhlak yang sangat baik sehingga dipuji oleh Allah SWT. Dan dalam firman-Nya, wal kaziminal ghaidh, dan mereka yang menahan marah. Rasulullah SAW bersabda, man kazuma ghaidhan wala syai'an ayyumdiyahu abdahu mala Allahu qalbahu yawmal qiyamah amnan wa imanan. Sesiapa yang menahan marah dan jika dia mahu melepaskan kemarahannya, tentu dia boleh melepaskannya, tetapi dia tidak melakukannya, Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Nabi kata, siapa yang boleh tahan marah, sedangkan dia boleh marah, boleh nak lepaskan marah dia, tentulah dia boleh melepaskan, tapi dia tidak melakukan, maka Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Macam-macam kan, viral. Marah-marah, bebe-bebe, marah-marah, viral. Jadi siapa yang boleh, dia boleh marah tapi dia tahan, Allah akan penuhkan hati pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Tu yang viral baru ni, kecoh kan. Bebe marah. Kau dah tahu dah marah. Sedangkan boleh marah kan? Marah boleh, tapi kita ambil tindakan, maka Allah akan penuhkan hati kita pada hari kiamat dengan keamanan dan keimanan. Bab keempat, hasad dengki atau iri hati. Oh, besar. Ngam kan? Ngam kan? 10. Okay, kita ambil tajuk besar ni. Bab keempat, hasad ataupun dengki ataupun iri hati. Hasad ialah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, sama ada nikmat dunia atau agama hilang, atau menginginkan orang yang didengki itu ditimpa musibah. Hasad. Iri hati ni maknanya nakkan nikmat yang orang dapat tu, sama ada dunia ataupun agama, hilang, dan menginginkan orang yang kita dengki tadi tu ditimpa musibah. Maknanya macam mana? Dengki. Dia senang, dia kaya, dia banyak harta, kita biar bankrupt tak apa ni. Contoh kan, biar bankrupt pun tak apa, biar lantak dia kena langgar kereta apa, kalau dia mata bakar tak apa. Itu dia punya maksud dengki tu. Allah Ta'ala bagi nikmat, kita nak nikmat yang apa yang dia dapat tu hilang, lepas tu biar kena musibah. Tu dia punya tu intro dah, minggu lepas sama insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Allahumma arina al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.